tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinlah jalan yang terakhirnya bunuh diri. Dia rasa selesailah masalah dia. Kan, dengan bunuh diri tu selesai masalah dia. Dahlah bunuh diri. Pada dia selesai masalah diri dia tu dengan Tuhan tak selesai lagi. Orang pula kena macam-macam dengan dia pula kan. Disibukkan mencari mayat dia sebagai bunuh diri kan. So hak ni tajuk qatala nafsihi wa hiya min a'zami al-kaba'ir. Qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Allah kata wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu semua bunuh diri anfusakum, kerana Allah Ta'ala sangat sayang kepada kamu. Tengok tu, innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu, jangan bunuh diri. Allah sayang. Apa pun masalah besar macam mana pun yang dihadapinya, maka kita ada Allah. Besar mana pun dosa yang kita buat, kemudian Allah Ta'ala mungkin menguji dengan dosa kita tu macam-macam masalah yang kita hadapi. Tapi tak adalah besar sebesar mana pun dosa yang kita buat, melainkan kalau kita balik kepadanya, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka bila disebut ayat ni, innallaha kana bikum rahimah, sebenarnya Allah Ta'ala sangat menyayangi kamu. Maka jangan bunuh diri. Kita ni duk nak dakwah kepada Islam, tak nampak benda ni kot. Tapi orang-orang Kristian bila dakwah kepada agama dia, maka diberi begitu penuh pengharapan lah. Kan? Dia bagi Tuhan Jesus lah sangat menyayangi kamu lah, whatever lah. Maka orang Islam yang buta mata hati ni, atau Islam yang buta kayu ni, dia tak kenal Tuhan dia, maka dia pun terpikat lah dengan konon-kononnya agama Kristian, yang konon-kononnya bahawasanya Tuhannya sangat menyayangi, sedangkan dia sendiri tak tahu bahawasanya Allah Azza wa Jalla sangat menyayangi. Maka wala taqtulu anfusakum, jangan kamu semua membunuh diri kamu, innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah Ta'ala sangat menyayangi kamu. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman, barang siapa yang berbuat demikian udwanan wa zulman, dengan melanggar hak dan menganiaya, fasawfa nuslihi nara, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu kata orang kacang aja, simple, begitu mudah sekali. Allah nak campak kau orang dalam neraka senang saja. Maksudnya Allah tak bagi kita bunuh diri. Kenapa Allah tak bagi bunuh diri? Sebab Allah sayang. Orang lain semua dah tak sayang kita dah. Nak bunuh diri lah, semua tak sayang. Mak aku tak sayang aku, bapa aku tak sayang aku, dia lah rasa kan? Ada bini pun nak bercerai, aku pun nak terjun lah Jabatan Pulau Pinang. Dia pun naik atas bangunan, terjun. Kalau mati terus tak apalah juga, tapi kalau tak mati, padan muka lah. Kalau tak mati kan seksa diri. Nak menanggung pula kesakitan. Maka jangan bunuh diri. Allah tak bagi. Bila wala taqtulu anfusakum, fi'il amar, jangan bunuh, jangan, larangan. Maka larangan Allah, jangan bunuh diri. Maka siapa yang bunuh diri, dosa besar. Sebab menderhakai Allah. Allah tak bagi bunuh diri, dia nak bunuh diri. Dan berikutnya, bila Allah kata jangan bunuh diri, Allah sayang kepada kamu. Tapi siapa buat juga, wa may yaf'al dzalika, siapa yang buat udwanan wa zulman, siapa yang buat juga itu bunuh diri, udwanan. Apa maksud udwanan tadi tu? Dia kata melanggar hak. Maksud udwanan, degi, nak bunuh diri juga. Udwanan wa zulman, zalim. Zalim maksudnya menganiaya dirilah, zalim. Maka kata Allah, fasaufa nuslihi jahannam, kami akan campakkan dia dalam neraka. Bukan saja kau mati katak gitu saja, lepas mati neraka pula jawabnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu simple bagi Allah, sangat senang bagi Allah. Kalau campak terus lah, nak mati sangat kan, elok aku campak terus. Tak payah dah bahas dah, campak terus.
In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhala karima. In tajtanibu, kalau sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, yang dilarang untuk kamu melakukannya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Menjauhi dosa besar, Allah mengampunkan dosa-dosa. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum, dan kami masukkan kamu mudkhalan karima, kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Apa tempat yang mulia? Sudah tentulah syurga Allah Azza wa Jalla. Al-Wahidi menjelaskan terkait penafsiran ayat ini, jangan kamu membunuh dirimu, iaitu janganlah sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lain, kerana kalian adalah pemeluk agama yang sama, kalian seperti satu jiwa. Ini pendapat Ibn Abbas dan majoriti ahli tafsir. Al-Wahidi disebut ni tadi, dia kata bahawa penafsiran ayat ini, jangan kamu membunuh diri kamu, tu maksudnya jangan kamu membunuh sebahagian yang lain. Maka bunuh diri satu hal. Yang kedua, bunuh sebahagian yang lain. Maksudnya pergi bunuh orang lah. Bunuh orang pun dosa besar juga. Sesiapa yang bunuh orang, maka seolah-olahnya dia membunuh semua orang. Sesiapa yang menghidupkan, maka dia menghidupkan semua orang. Maka siapa yang bunuh orang juga dosanya besar. Haram. Yang tadi surah An-Nisa ayat 29 30. 29 dan 30. So bunuh diri sendiri pun tak boleh, bunuh orang lagi dah. Diri aku lah, tak aku lah nak buat apa pun. No. Sebab apa? Diri kau bukan milik kau. Dan tempat setiap benda yang Allah perintahkan itu hak haram. Tak boleh hak. Sebab orang melakukan bunuh diri lah. Maksudnya sebab secara zahir ayat itu la yad'u, ayat surah Al-Furqan, dan orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah ilahan akhar, Tuhan yang berhak disembah. Hak ni Al-Furqan ayat 68. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan dia tidak membunuh jiwa allati harramallah, yang mana Allah Ta'ala mengharamkannya, illa bilhaq, melainkan dengan hak. Bunuh dengan hak. Apa dia? Sepertilah hadis al-thayyibu zani, pernah dalam hadis kan, tak boleh menumpahkan darah melainkan bi ahdath salaf. Apa nama, orang yang bunuh orang, maka itu dengan hak lah. Siapa bunuh orang, maka boleh ditumpahkan darah, maksudnya bunuh dia balik. Hak ni kerja hakim lah. Al-thayyibu zani, orang tua yang berzina. Maksudnya orang tua yang berzina ataupun orang yang dah kahwin berzina kan boleh bunuh. Apa satu lagi? Satu lagi murtad lah. Satu lagi murtad. So itu yang boleh ditumpahkan darah, lain tak boleh. Maksudnya bila Allah tak bagi menumpahkan darah, ada pengecualian. Pengecualiannya itu yang 3 kategori tadi tu.
Dan pengecualian itu bukan dibuat oleh orang kampung. Ia dibuat oleh hakim, pemerintah. Kalau sekiranya diangkat kes kepada hakim, jatuh hukum, maka dia dihukum bunuh. Hak tu okey, itu maksudnya dengan hak. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an qala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fahadha biha yaduhu fama raqa'a ad-damu hatta mat qala Allah ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Kana fi man kana qablakum, dahulu pada suatu kaum sebelum kamu, rajulun bihi jurhun, ada seorang yang terluka, fajazi'a, lalu kerana luka itu dia berkeluh kesah, fa akhadha sikinan fahazza biha, lalu dia mengambil sebilah pisau dan memotong nadi, ma raqa'ad damu, sehingga belum juga darah berhenti mengalir, hatta mat, sehinggalah dia mati. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi, maka Allah Ta'ala firman, hamba-Ku telah mendahuluiku, badarani 'abdi, maksudnya belum time mati ni, aku nak mati dulu kan. Badarani 'abdi, hamba-Ku mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Haramtu alaihi al-jannah, maka aku haramkan syurga baginya. Ni dia berluka. Nabi cerita kana fi man kana qablakum, maksudnya ada umat sebelum kamu, bila dia luka, jurhun, fajazi'a fa akhadha sikinan, maka bila dia luka, dia pun mengeluh, dia pun ambil pisau, dia torih kat tangannya, maka darah pun keluar, tak berhenti, matilah akhirnya. Maka hak ni, kata Allah tadi tu, badarani 'abdi bi nafsihi, maka seorang hamba-Ku ini duk nak cepat sangat mendahului aku dalam membunuh dirinya, maka Allah Ta'ala campakkan dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Orang sakit dan tak tahan dah sakitnya itu, pun tak boleh bunuh diri. Nabi ajar doa kan, kau nak mati aku nak mati, ya Tuhan bagilah aku mati. Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar doa. Kalau sekiranya seorang itu dah tak tahan dah menderita sakit, sabarlah. Tapi kalau dah tak boleh sabar, maksudnya dah tak tahan benar, tersiksa rasanya, maka doa ke Allah, in kanatil hayatu khairan li, wahai Tuhan, kalaulah kehidupan ini baik untukku dan untuk agamaku, maka Engkau hidupkanlah aku. Dan kalau sekiranya mati itu lebih baik untukku dan untuk agamaku, maka matikanlah aku. Itu doa yang Nabi ajar. Kalau dah tak tahan sangatlah bila sakit, yang sakit perlu ada dalam dirinya bahwasanya Allah uji dia. Bila Allah uji dia dengan kesakitan, Allah suruh dia sabar. Nabi suruh sabar. Sabar merupakan kewajipan bagi setiap orang. Tapi redha para ulama sebut mustahab. Redha tak wajib. Redha ni apa? Redha ni rasa lapang dada, rasa tak ada apa-apa, aku tenang aja, sakit macam mana pun tak ada apa,
Tu redha lah. Tapi nak orang redha, maksudnya nak dapat redha, tak semua orang boleh. Kita, Allah Ta'ala uji dengan kematian mak bapak kita contoh, atau Allah Ta'ala uji dengan kematian anak kita. Suka ke tak suka? Mana ada orang suka, kan? Tak ada orang suka. Sedih lah, sedih berpenuh, kan? Tak ada pula satu orang, ataupun susahlah nak dapat orang yang bila anaknya mati, dia lapang di dadanya. Apa maksud lapang dada? Dia doa ke Allah, kan? Doa yang Nabi ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu bahawasanya anak dia ni Allah pinjamkan kat dia, maksudnya milik Allah, dan kepadanya dia akan kembali. Maka dia pun doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang aku hadapi ni, wa akhlif li khairan minha, ganti dengan lebih baik. Nak dapat orang yang lapang dada macam tu, apa yang ada dalam dirinya? Rumah dia terbakar, tak ada ke ahli parlimen nak datang mai tengok, bagi duit? Macam-macam lah dia fikir, kan? Tak ada pula orang habis pernah rumah terbakar dan sebagainya. Redha. Rasa tak ada apa sangat lah. Alhamdulillah, selamatlah kita ni, kan? Dia pun, ya Allah Tuhanku, berilah pahala kat aku ni dan ganti dengan lebih baik. Susah lah, kan? Walaupun doa tu memang disuruh kita baca dah, tapi nakkan ada orang yang redha kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk dia, memang susah lah, melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmati. Tapi setiap kita kewajipannya sabar. Setiap kita wajib sabar atas musibah yang kita hadapi. Sabar ni maksudnya apa? Sabar. Menahan diri daripada buat benda yang tidak mempamerkan kesabaran. Apa dia? Menjerit-jerit, mengomel-ngomel, macam-macam lah, kan? Tadi aku dah cakap dah kat doktor, jangan buat, nak buat nak mati. Tengok disebut lah, kan, perkataan tu. Tadi elok bapak kita makan, tiba-tiba masuk buat angiogram, mati tu. Angiogram je pun, bukan belah dada, angiogram, mati tu. Atau doktor, ni lah sebabnya saya tak bagi tangguh. Minggu lepas doktor patut buat, kan, tapi doktor tangguh kepada minggu ni, esok hari kalau ikutnya dah mati bapak saya hari ni. Kalau doktor buat minggu lepas, tak jadilah macam ni, kan? Berlaku. Mana dia iman kepada qada dan qadar Allah, kan? Yelah, memang skedulnya minggu lepas, tapi mungkinlah, macam-macam hal lah. Keadaan pasien tak membenarkan, mungkin bilik OT penuh, operation theater penuh, tapi doktor tak cakap lah operation penuh, ward penuh, nanti kena marah lagi. So kita kena tangguh ni, minggu depan lah kita schedule Rabu. Mati bapak dia hari Selasa. Macam-macam lah dia fikir. Salah doktor, sepatutnya buat minggu lepas, tiba-tiba kenapa ditangguh dan sebagainya. So sabar. Dan bila kadang-kadang bila kita buat tindakan yang seumpama itu, itulah dia maksud an-niyahah. Itulah maksud meratap kematian. Bukan meratap kematian mesti menjerit-jerit. Bukan meratap kematian mesti kau baling pintu. Meratap kematian apa saja perkataan dan tindakan yang kau buat menunjukkan kau tak boleh terima ketentuan Allah tu, maka itu meratap. Bergaduhlah adik-beradik, bapak mati bergaduh adik-beradik, fitnah pula kat keluarga. Inilah tadi aku dah cakap jangan sign, doktor nak buat jangan sign. Bapak kita tu dah memang tak payah buat patutnya, kalau buat memang mati, yang akan mati. Tiba-tiba tak buat pula, kan aku dah kata sign.
masing-masing tak kena. Keluarga sign mati masalah, keluarga tak sign mati dan perjalanan pun masalah juga. So, sebab tu yang Nabi ajar, iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ataupun bila berlakunya musibah, qalu, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Bukan aku sabarlah. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dituntut ketika mana permulaan jadi musibah tu. Maka dia pun dah elok ngutuk doktor dan ngutuk kawan ni, dah ngutuk dia dan ngutuk satu hospital. Lepas tu dah sejam berlalu, dah aku sabar ni, aku sabar. Itu tak sabar dah namanya. Dah tak ada dah pahala. Kan susah benda tu, sebenarnya susah, berat. Tapi melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmatilah. Sebab tu mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan dengan ilmu yang kita ada. Setiap musibah yang kita hadapi, pertama sekali inna lillah. Kita disuruh bercakap, bukan suruh sebut dalam hati. Dia bersebut, anda sebut dah inna lillah dalam hati dah. Al-Quran kata qalu, kata. Bila kata qal, bahasa Arab kata qal, maksudnya dengan lisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dengan lisan tu dia membawa dalam hati lah. Bukan perkataan yang lain dulu, keluar dulu. Ni menjerit dulu. Ataupun macam kita sebut tadi lah, dok ngata-ngata orang dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dah merepek. Bagi orang yang sakit, Nabi ajar doa tadi, ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini baik untuk aku, maka kau hidupkan aku. Dan kalau sekiranya kematian ini baik untuk aku, maka engkau ambillah nyawaku. Itu masuk katanya lebih beradab. Macam mana kita nak minta ke Allah. Kerana kita sandarkan ke Allah. Ya Allah, dengan ilmu engkau yang maha mengetahui tak? Kalau aku ni baik dan ada kebaikan, kalau aku ni ada kebaikan lagi dalam hidup aku ni, untuk diriku dan untuk agamaku, maka kau takdirkanlah aku sihat. Tapi kalau engkau tahu bahawasanya kematian lebih baik untuk aku dan untuk agama aku, maksudnya kita serah ke Allah. Hidup ke mati ke, ketentuan Allah. Maka itu doa yang Nabi ajar kepada sahabat yang nak mati dah, ataupun bukan nak mati dah, yang sakit dan tak tahan dah nak mati, ataupun tak tahan nak menanggung penderitaan, maka dia boleh doa macam tu. Tapi kita yang tengok orang sakit ni, Allah, dah teruk sangat dah ni, mati ni dok juga kan. Boleh tak kita doa pula, ya Allah, kalau sekiranya hidup itu baik untuk dia dan agamanya, maka kau sihatkanlah dia. Jikalah mati itu baik untuk dia dan agamanya, maka kau matikanlah. Boleh juga kan? Boleh juga. Sebab kita bukan nak minta dia mati. Kita nak minta Allah Ta'ala tentukan yang terbaik untuk dia. Patient dah lama dah dalam ward. Dah tak ada yang boleh dah doktor offer, melainkan ventilator je lah. Maksudnya dengan mesin pernafasan itu. Kerana etika perubatan tak boleh cabut mesin ventilator tu. Ventilator mesin tu tak boleh cabut lah. Etika perubatan tak membenarkan untuk cabut mesin support life tu. Yang dia bernapas dengan itu. Maka doktor pun bertanyalah kepada family, ni macam mana ni family kita nak minta ni lah, consent lah, whatever lah. Kalau sekiranya jadi apa-apa, nak CPR ke tak nak? Kan? Family pun kata, kena CPR lah. Maka CPR lah. CPR dah 3 kali CPR, hidup lagi tu. Doktor tanya lagi, ni kali keempat, kalau jadi lagi nak CPR lagi. Kan teruk juga tu kita nak buat keputusan tu kan. Adakah kita nak
bagi tahu doktor ataupun sign consent DNR, do not resuscitate. Nanti macam bunuh bapak kita pula. Dah patient tu dah pun dah mungkin kalau koma tu satu hal lah. Koma. Dah tak sedar apa dah. Koma. Ubat pun tak ada, tak boleh nak bagi dah. Ubat pun dah di-reduce, tapi tak mati dah. Orang Melayu kita saka. Tanya lah Ustaz macam mana kita nak buat ni? Ustaz cuba Ustaz tengok Ustaz bapak saya ni, kalau perlu dibawa balik kita nak buka bumbung. Saya kata tak payah buka bumbung, biar dia dekat luar tu, tengoklah tak ada bumbung pun, biar tengok langit tu buka luar, campak je kat luar. Senang. Nak buka bumbung buat apa, nanti nak bumbung balik. Tolak je tu kat luar. Senang. Kalau nak mati terus je, senang. Ni pun satu hal yang kita dah sebut dulu kan, isu kan, saka tak sakanya. Apa kena-mengena dengan saka? Saka boleh buat apa? Konon-konon saka tu nak menumpang kan. Konon saka tu nak mencari waris kan. Orang Melayu kita lah kan. Bila mati, so saka tu nak cari anak-anak dia. Saka tu pun nak perlukan orang nak tolong dia. Tiba-tiba saka tak saka menyebabkan dia tak boleh mati. Apa lepangnya? Mana akidah aku pun tak tahu. Yang menentukan hidup mati Allah, bukan saka. Saka tak saka, setan tak setan pun tak tahu dia tu bila nak mati kan. Maka isunya tadi tu macam kita sebutlah tadi, boleh tak kita doa kat dia, ya Allah kalau lah kematian tu baik untuk dia, kau matikanlah dia. Boleh lah, tak ada masalah. Bukan kita minta dia mati, tapi kita minta Allah Ta'ala tentukan yang terbaik untuk dia. Maka kita pun sign do not resuscitate. Kita pun tak payahlah nak CPR dah, biarlah dia pergi secara aman. Kita ada isu euthanasia. Apa euthanasia? Mercy killing. Bunuh secara kasih sayang. Belas kasihan. Ihsan. Boleh tak euthanasia? Kalau di negara-negara kafir atau negara-negara yang sebahagiannya, ialah euthanasia ada dua, satu euthanasia aktif, yang satu pasif. Euthanasia aktif adalah dibubuh lagi ubat, ditinggikan dos dalam masa yang sama, walaupun dia rasa macam tak sakit, tapi sebenarnya membunuh dia. So, euthanasia yang macam tu hukumnya haram. Dan ini tak boleh. Maksudnya kita suruh doktor tinggikan dos, ataupun patient sendiri minta. Patient minta supaya engkau bagilah aku mati dengan cara bagi dos lebih. So, bila bagi dos lebih, mungkin dia rasa tenang lah, dia rasa okey. Tapi sebenarnya nak bagi dia mati. Itu haram hukumnya. Tapi kita ambil yang pasif. Maksudnya jangan bagi upah ubat dah. Reducekan ubat. Maka kita tunggu dia pergi secara natural. Kerana hukum berubat adalah hukumnya harus. Walaupun sebahagian kata hukum berubat wajib, tapi asal hukum berubat, hukum asalnya harus. Maksudnya, siapa yang memilih untuk tidak berubat, dia bertawakal kepada Allah, maka harus bagi dia, kan? Harus kan? Boleh ke tak boleh? Dia tak nak pergi hospital, dia tahu dia ada kanser, tak apa, biarlah. Walaupun sebahagian ulama kata penyakit-penyakit yang membunuh wajib berubat, sebahagian katalah, tapi sebahagian kata harus untuk dia tidak berubat dan dia menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis perempuan yang sawan tu, maka perempuan yang sawan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni ada sawan, tolong doakan ke Allah supaya aku sembuh. Nabi kata, kau nak aku doakan ke Allah supaya sembuh kah, ataupun kau bersabar dan bagi engkau syurga? Maka lepas dah Nabi tawarkan dua benda. Satu, dia doa ke Allah supaya perempuan ni sembuh.
Yang kedua, Nabi kata engkau sabar dan bagi engkau adalah syurga Allah. Maka perempuan ni lepas dengar Nabi kata begitu, maka dia pun kata kat Rasulullah, aku pilih untuk bersabar. Maka sebab dia kata dia nak syurga. Tapi satu yang aku mohon kepada engkau ya Rasulullah, bila aku jadi sawan ni, aurat aku terbuka. Tolong doakan ke Allah supaya bila aku jadi sawan, aurat aku terpelihara. Maka Nabi doa, auratnya terpelihara. Maka dengan hadis ini, para ulama mengambil hukum berubat, hukumnya harus. Maksudnya kalau dia tak berubat dan dia menyerahkan kepada Allah, dia bertawakal ke Allah dan dia apa-apa saja dia bersabar, maka baginya syurga. Maka balik kepada isu eutanasia tadi tu, kalau dia mengambilnya pasif, maka para ulama membenarkan. Maka ubat dah tak diberi, tetapi still hospital tidak akan cabut mesin pernafasan, kerana itu etika perubatan. Cuma hospital tak akan buat CPR dan whatever lah, yang lain-lain. Dia hanya pasif lah, dia hanya end of life care sajalah. Maka dia pun pergilah dengan secara natural. Kalau sebulan, sebulan lah. Kalau lah dia masih hidup lagi 2 bulan, 2 bulan lah. Itu bergantung dengan ketentuan Allah lah ajalnya bila. So itu kita pula main doa ke Allah, ya Allah kau ringankanlah bebannya, kalaulah kematian itu baik untuk dia, engkau cepatkanlah dia mati. Kalau kita doa gitu boleh lah kan. Okey. Bila isu brain death, otak dah mati. Bila otak mati ni dengan dia akan datang 2 neuro yang akan mentestkan patient tu. Yang 2 orang neuro ni pada kebiasaannya dia akan panggil neuro yang pertama, check, dan dia sahkan otaknya dah mati. Kemudian nanti bila berikutnya dia akan panggil seorang lagi neuro, pakar neuro, yang dia tak akan beritahu lah tadi dah panggil seorang lagi ni. So dia akan panggil 2 orang. So seorang lagi juga mengesahkan otaknya dah mati. Dan pada ketika itu maka diisytiharkan brain death lah, otaknya dah mati. Para ulama dulu kala mereka menyatakan bahawasanya kematian dengan terberhentinya jantung. Maksudnya kalau jantung mati, kalau jantung masih berdegup kira hidup. Tapi sekarang para ulama menyetujui apa yang disebut oleh pakar-pakar perubatan, bahawasanya apa-apa pun otak. So kalau otak tu dah mati, sebenarnya dikira dah mati walau jantung berdegup. Otak mati dikira mati. Maka kalaulah telah pun disahkan brain death, maka dia akan tanya family members. Maka family members buat keputusan, cabutlah ventilator tu, cabutlah mesin tu, kerana telah disahkan oleh doktor pakar bahawasanya patient ini telah pun mati lah. Iaitu otaknya mati. Walaupun jantungnya masih masih ada lagi, dia punya blood pressure tu ada lagi. Tapi oleh kerana dah pakar neuro telah mengesahkan dia mati, maka brain death, maka family boleh untuk bagi consent untuk stop mesin tu. Sebab dah kira mati. Ada kes-kes yang family tak nak sign. Punya sayang kan dia lah, siapa tak sayang dah. Sayang satu hal lah, tapi masalahnya kawan ni telah disahkan brain death. Dah mati lah kiranya. Nantilah dulu. Tunggulah. Sampai berbau dah patient tu. Ini masalah pula. So, apa saja, kalau sekiranya doktor telah mengesahkan patient kita ataupun yang ada kena-mengena dengan kita ataupun patient lah, telah pun brain death, maka keluarga patient boleh bagi consent untuk stopkan mesin tu dan bawa balik. Kerana bila dah di stop, bila dia stop mesin pernafasan tu, memang confirm dia menurun. Dia punya blood pressure, kemudian oksigen dia akan turun.
Habis, dia memang tak ada pun. Tinggal lagi dia sebab dia mesin kan. So, nampak lagi kembung, mesin. Tapi kalau otak masih ada aktiviti yang tak disahkan mati lagi, maksudnya dia hidup lagi. Dia koma lah. Koma ni apa? Koma ni doktor tak bagi sedatif doktor tak bagi ubat bius tapi dia tak sedar dia koma. Koma ni masih hidup. Koma ni dikira hidup. Kalau kita bisik kat telinga pun secara ilmu perubatannya dia dengar lah. Sebab dia bukan diberi bius. Kata doktor katakan bisiklah kat telinga kan pasal baca Quran ke buat Eva ke apa benda lah. Boleh, dia boleh dengar lah. Tapi dia koma lah. Boleh jadi setelah komanya itu dihidup kan. Maksudnya dia sedar. Boleh jadi terus pergilah. Wallahualam. Hak ni patient tak boleh bagi konsen lah kan. Hak ni family. Dan tak dikira lah family membunuh. Family tak bunuh dia. Tapi berdasarkan perubatan punya ni lah. Pakar. So itu tak masuk dalam wala taqtulu anfusakum, ataupun jangan kau bunuh, wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu tak. Tu oleh kerana kita menurut apa yang ada ilmu pada doktor. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli kalau sekiranya kamu tak tahu. Sebab bab perubatannya of course kita pun dah tahu kan. Doktor tanya, nak buat ke tak nak? Mana aku tahu. Doktor buatlah ikut apa yang doktor rasa okey. Dalam masa yang sama, memanglah kadang-kadang doktor ni orang. Maka kadang-kadang berlakulah sikit kesilapan, berlakulah kecuaian dan sebagainya. Tapi kita ingatkanlah, walaupun apa-apa kecuaian dan juga kesilapan, itu semua kan sebab. Itu semua kan sebab untuk dia mati. Dan ajalnya itu dah memang kat situ dah. Maka dia jadikan sebab, tertinggal pula gunting dalam perut pun tu. Habis boleh tak ustaz nak saman tak saman ni? Macam mana? Kalau kita saman, adakah kita tak menerima qada dan qadar Allah? Tak. Maksudnya setelah benda tu berlaku, maksudnya katalah mati kan, mati, kita terimalah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang penting dulu selesaikan dulu mayat tu dulu ya. Jangan duk sibuk-sibuk empat pintu. Jangan duk sibuk-sibuk mau tala kepala doktor. Nanti dulu sabar. Selesaikan mayat tu dulu, kerana yang dah mati perlu dipercepatkan. Maka selepas daripada kita dah selesai pengurusan mayat dan sebagainya, dan barulah kita fikir berikutnya untuk proses tindakan yang lainnya. Itu bukan sebab kita balas dendam, tak. Itu semua kecuaian yang kalau sekiranya kita mungkin tak ambil perhatian ataupun tak ambil tindakan, mungkin akan berlaku juga kepada orang lain. Boleh jadi tak? So dari satu sudut, saman tak saman juga kadang-kadang perlu juga. Penting. Bukan sebab kita nak membalas dendam, tapi sebagai pengajaran supaya hati-hatilah, benda ni melibatkan nyawa. Tapi kalau dia tak mau dan dia maafkan, itu lagi baguslah kan. Kalau dia tak mau dan dia maafkan atas kecuaian itu, dan kita ingatkanlah supaya hati-hatilah, supaya jangan berlaku kepada pasien yang lain, dan dia maafkan. Oh, tu pahala perempuan besar juga. Pahalanya besar. Susah juga nak dapat orang suka mak aku kan. Wa an Jundub ibn Abdullah, dah habis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abadan. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي النَّارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Barang siapa membunuh dirinya dengan hadid, besi ataupun apa-apa yang seumpama besi, pisau, bunuh diri, cucuk kat badan dia sendiri, maka besi yang di tangannya itu akan menusuk perutnya dekat neraka Jahannam. Dan barang siapa yang
membunuh diri dengan makan racun, maka dia dalam neraka Jahannam itu senantiasa duk teguk racun lah. Teguk racun mampu hidup balik, teguk racun mampu hidup balik. Macam itulah. Dan kekalah selama-lamanya di dalamnya, khalidan fiha abadan, selama-lamanya di dalamnya. Sebagai suatu, kalau bakarnya pun dah, itu dah berat dah pun kan. Maksudnya kalau dah dicampur dalam neraka itu pun dah sebesar azab dah pun, dah tak boleh nak tanggung. Tapi Allah kata, ataupun Nabi sebutlah hadis ni, siapa yang cucuk badan dia dengan membunuh diri, dia masuk neraka dah, satu hal dah berat dah. Cucuk lagi. Itu sebagai apa? Sebagai satu taubihan, sebagai menghina dia. Perbuatan menghina diri sendiri. Maksudnya kau dah kena bakar neraka pun kau minum racun lagi. Apa perlunya? Kau bakar terus dah. Tapi duk ambil lagi racun, teguk mampu itu bakar dalam neraka kan, minum racun teguk. Itu semua taubihan, sebagai nak bagi tahu perbuatan tu keji. Nah, perbuatan tu memalukan sepatutnya. Maksudnya benda tu nak bagi menghina orang yang buat perangai macam ni, bunuh diri ni. Maka apa yang dia buat yang menyebabkan dia mati, maka pada hari akhirat dalam Jahannam besok dalam neraka, dia akan buat benda yang sama. Orang yang masuk sukan, ada orang tanya, apa hukum naik basikal, tapi naik basikal suka bawa tepi tebing, tepi gaung. Ekstrim. Kan? Elok boleh bawa basikal atas jalan, pergi bawa basikal tepi gaung, gunung kan. Habis jatuh dan mampu yang tu bunuh diri ke tak? Kan? Challenge, cabaran. Dia suka mencabar dirinya. Aku pun tak tahulah. Wallah, nak kau tanya ustaz lain lah. Sebagai orang jawab tak boleh, sebagai ulama kata haram lah hukumnya. Sebab benda tu dah memang merisikokan mati lah. Memang merisikokan mati. Mencampakkan diri dalam kebinasaan tak? Wallahualam. Mati merempit ke? Dia merempit tak ada kerja. Sama juga yang dia suka mencabar diri dia dalam sukan. Motor bike yang racer. Juga motor ni tengok doang letup mati. Apa insurans dia juga lah. Atau insurans bunuh diri. Apa dosa? Haram. Nah, bahaya dah tentu. Bahaya dah tentu. Tapi adakah itu bunuh diri ke tak bunuh diri? Wallahualam. Banyak cerita tak kena kena di yang hilang balik dia. Untuk hiking. Bila dalam 10 tahun balik, sebulan sudah mati. Ada yang mereka mati bunuh diri. Tak juga. Kalau sekiranya kalau perbuatan, kalau aktiviti macam hiking dan sebagainya, itu tidak kategori bunuh diri. Sebab hiking dan sebagainya dengan alatan keselamatan ataupun dengan, dia bukan dia pergi hiking pergi tepi-tepi tebing nak cak saja nak terjun. Tapi tergelincir. So tergelincir dan jatuh, itu tak kira bunuh diri. Tapi ini yang macam nampak jelas macam nak bunuh diri, tapi sukan. Kan? Tapi Malaysia ni sukan macam yang campak benda tu. Orang tinggi lepas kan dia tadi campak bawah. Kenapa Malaysia ni kita bagi jumping apa. Tapi kalau wallahualam lah, kalau penuh dengan alatan keselamatan dan pada kebiasaannya memang ada dia punya SOP dan sebagainya, itu rasanya tak diisu kot. Ini maksudnya yang tak tahulah. Tapi sengaja pergi jamnya sengaja pergi cari nak tapi wallahualam lah.
Tapi dia main dengan ular tu, tengoklah kalau dia ada begitu berkemahiran dalam bab tu, dan dia maksudnya dia ahlinya kan. Kalau dia ahlinya mungkinlah tak kot. Tapi yalah, biasalah orang pakar ular dia mati dengan ular jugalah. Kalau pakar peluru dia mati dengan peluru jugalah. Wallahualam. Mungkin hak ni bergantung kat niat lah. Wallahualam. Bergantung kepada niat lah. Hadis Bukhari Ustaz. Hadis Bukhari Ustaz. Yang dia berperang. Berperang kan? Tapi dia betul. Dia luka, akhirnya dia tak tahan dengan luka. Akan datang tu. Wa fil hadis sahih. Yang berikutnya tu. Isu kolonel. Apa kolonel panggil? Major tu kan, rahimahullah. Mudah Allah Taala ada tempat yang baguslah kan, tempat orang saleh. Tu bukan saya tak melihat ianya bunuh diri dah. Itu dengan kepakaran Mereka pakar. Dia bukan orang sebarangan lah. Dia bukan orang baru belajar tembak kemudian nak tembak. Dah. Mereka dah memang pakar lah bidang tu. Dan mereka sharpshooter tak. Dan iyalah, kemalangan berlaku. Dan itu bukan sengaja lah. Dan itu bukan dia nak bunuh pun. Pada kebiasaan, pada setiap kali sesi latihannya itu memang begitu tepat sekali lah kan. Tiba-tiba ada hak ajalnya tiba, maka dia kenalah dengan peluru tu. Hak ni dengan kepakaran tu kita perlu. Tentera dan sebagainya kan, mereka menjaga negara dan sebagainya. Kalau kita ada tentera tapi tak sharpshooter, tak dapat dah juga kan. Jadi ada Bukhari Muslim oleh Abu Hurairah. Jadi membaca di akhirat bulan Ramadan, dia kami membaca itu berbulan-bulan selama-lamanya. Kalau yang bunuh diri macam mana dengan bom? Kalau bunuh diri dengan bom, dia bom lekat negara dia, meletup lagi hidup balik. Sebab ni contoh dia bunuh dengan diri dengan apa alat yang dia guna. Maksudnya umum kepada semua bentuk. Kalau dia makan pil, makan pil dah tension sangat, dia pun telan dah pil ubat berbotol-botol habis, mampu terus. Pun kira lah telan dah botol ubat. Kategori makan racun lah. Kategori makan racun. So kalau bom diri, maka dia akan bom diri kat sana lah. Jadi dengan yang ini dia jatuhkan diri gunung tinggi kan. Macam dia curang dia. Kalau dia demikian masuk di bunuh diri, kalau dia bunuh diri dengan naik pada tempat yang tinggi, maka dia pun terjun nak bunuh diri, maka dia pun akan buat benda yang sama pada hari neraka esok. Semua kategori yang jenis bunuh diri. Sebab tu kita kata tadi, yang sukan-sukan ekstrim, wallahualam, kita tak bagi tahu lah itu membunuh diri. Itu balik kepada niat lah, wallahualam. Balik kat niat mereka, dan niat mereka bukan bunuh diri. Tapi mereka mungkin orang yang dah biasa buat benda tu, dan dah maksudnya macam kita sebut tadi, dia bukan baru sekali dua try kemudian dia nak suka benda tu. Dia dah berkali-kali mencabar diri dengan benda tu, dan dia rasa, dia yakinlah, tiba-tiba terpeleot, dah jatuh. Maka dia bukan bunuh diri, mudah-mudahan dia bukan bunuh diri, tetapi tergelincir mungkin, tersasar sikit dia tembak. Itu tidak kategori bunuh diri. Gantung diri pun sama. Bunuh diri dengan menggantung diri. Apa jua kategori membunuh diri, masuklah di ni. Tak kira lah dengan apa cara sekalipun, maka haram hukum dia. Wa fi hadis sahih alladhi alamathu al-jarrah fasta'jala al-maut faqatala nafsahu bi dhubabihi sayfa faqala an-nabi alaihi salatu wassalam huwa min ahli an-nar akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-jihad. Dalam hadis Bukhari kitabul jihad ada antaranya babu innallaha yu'ayyiduddin birrajulil fajir, dan bab lain babu ghaladha tahrimi qatlil insan nafsah, bab beratnya pengharaman membunuh diri. Maka ada dia bawakan satu hadis, satu orang yang luka jarah fasta'jalal maut, dan dia tak sabar, dia nak mati cepat, maka
dia ni dikira bunuh diri dengan perbuatan itu. Maka dalam hadis Bukhari Al-Bukhari letak bab lagi, bab la yaqulu fulanun syahid, bab jangan menyatakan si fulan syahid. Maka dia bawa satu hadis, itu seorang sahabi yang mana seorang yang dalam perang nampak begitu gagah perkasa lah, dan begitu berani sekali. Maka dia ni bila matinya dalam perang itu, orang semua sebutlah dia ni perwira, dia ni pahlawan, dia ni adalah berani. Nabi pun kata huwa min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Maka orang pun heranlah, kenapa dia berperang dalam perang kemudian terbunuh kerana luka-luka yang ada pada badannya. Tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka. Dulu tak ada drone, CCTV tak ada yang boleh ikut. Oh, nampak tu dia bunuh diri. Tak. Tapi perkhabaran orang lah. Lepas Nabi kata huwa min ahli nar, datang satu orang kepada Rasulullah bagi tahu, wahai Rasulullah, tadi aku nampak fulan bin fulan, bila dia sedang berperang dan luka telah banyak, maka dia pun dah tak sabar nak mati. Maka dia pun letakkan pedang dekat tanah, kemudian mata pedang di dada dan tekan. Maksudnya bunuh diri lah. Maka orang yang dengar Mamat ni tadi datang beritahu Nabi, kemudian mereka kata, nashhadu annaka Rasulullah, kami bersaksi engkau lah Rasulullah. Maksudnya wahyu. Nabi dapat tahu di mana-mana, wahyu lah. Sedangkan orang lain nampak dia mati dalam perang lah, umum lah. Tapi rupa-rupanya ada orang nampak tindakan dia. Ada juga tentera Muslim, tentera Islam yang nampak tindakan dia tu bunuh diri. Lepas dah penuh luka-luka kat badan, mungkin orang nak bagi, mungkin dia nak orang kata dia perwira Islam ke, maka dia pun tak tahan sangat, lambat benar nak mati, ataupun saat lagi ni tak mati, kalau balik ni memang aku tak mati, tak dapat pingat ke apa ke, maka dia pun buburkan pedang dekat dadanya dan dia pun tekan, matilah dia. Maka orang kata dia perwira Islam dan sebagainya. Maka hak ni Al-Bukhari letak bab jangan kata orang tu mati syahid secara pasti. Habis tu doakanlah dia syahid. Kenapa? Kerana kita tak tahu dia bunuh diri ke, kita tak tahu dia mati tu memang betul kerana Allah ke, kita tak tahu dia masuk perang tu sebab nak orang namakan jalan raya tu dengan nama dia ke. Manalah kita tahu kan. So dapatlah orang kata perwira Islam, batal, macam-macam lah, pahlawan, dapat gelaran lah. Kalau zaman sekarang tak tahulah, ada orang buat panggilan macam tu kan, baru mati sebab nak pingat. Anda nak pingat apa lagi, anda mati. Dah mati baru dapat datuk kan, apa faedah ni? Baru kat Batu Nisan ni dapat batu, dapat datuk. So jangan berkata seorang tu syahid, Asyahid fulan bin fulan, Asyahid fulan bin fulan. Maka dengan hadis ni Al-Bukhari fiqahnya apa, jangan panggil orang Asyahid secara pasti, kerana Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang yang berperang pada jalan Allah, sama ada dia benar-benar berjuang pada jalan Allah ataupun tak. Wa an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Qilabah an Thabit ibn Dhahhak an Nabi SAW, la'nul mu'min ka qatlihi wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi fil akhirah. Wa man qadhafa lu'in al-mu'min ka qatlih, la'nul mu'min ka qatlih, melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Melaknat orang beriman seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi, sesiapa yang menuduh orang Islam sebagai kafir, maka seolah-olah dia membunuh orang tu. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah, dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu benda, dia akan diazab dengan benda itu pada hari kiamat besok. Yaumul qiyamah, hadithun sahih. Maka ni yang seperti yang kita sebut tadilah. Maka kalaulah dia mati dengan cara hempuk tukul kat kepala, maka dia hari akhirat besok hempuk tukul kat kepala lah. Kalau dia mati dengan ketuk dengan batu,
maka mati dengan ketuk batu lah. Apa yang dia buat, perbuatan dia bunuh diri kat dunia, maka dia akan diazab dengan benda yang sama pada hari akhirat besok. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan jauhkan daripada perkara ini dan masyarakat kita daripada benda ni, kerana dia merupakan dosa besar. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Orang yang isap rokok bunuh diri tak? Pelan-pelan. Nak cakap pelan-pelan ke dia tu bunuh diri pelan-pelan? Orang yang merokok sensitifnya bang ni. Orang yang merokok dah tahu dah zaman sekarang ni merokok itu punca kepada macam-macam jenis penyakit. Ini isap rokok dah bertahun-tahun sejak dia bersuara rendah tak mati-mati pun. Tu macam mana? Kita nak pakai yang mana satu? Setiap badan kita ni tak sama lah. Mungkin ada orang minum racun 2 gelas tak mampu. Tapi ada orang dengan 1 sudu saja mati dah. Seteguk mati dah. Tapi perbuatan itu memang membunuh diri lah kan. Tinggal lagi mati tak mati aja. Ada orang kena tikam 50 kali pun tak mati kan. Macam kes yang hadis tadi lah. Dia dah luka-luka badan tapi tak mati-mati. Tapi nak cepat mati dia pun boleh bunuh diri. Maka ada orang mungkin luka banyak pun dia tak mampu lagi. Ada orang baru ketori sikit dah mati tu. Punya sebab kan. Terlampau takut sangat. Bok. Dari darah lagi mancut keluar kan. Lagilah cepat mati. Tapi kalau orang bunuh serak, tenangnya. Kan darah tu lambat nak keluar kan. Matinya lambat. So diri setiap orang tak sama. Kalau terlampau takut, maka dia punya akan mengepam laju. Lagi ngepam laju, lagi cepatlah matinya. Kalau dia begitu dah biasa dah sangat dengan meluka-luka badan, agaknya dia kalau tertoreh dekat urat yang besar pun, mungkin darahnya pun keluar pun tak sederah macam orang yang bergetar daripada gentar takut ni kan. Lain lah. Orang yang gantung diri pun ada yang tak mati kan. Ada orang yang gantung diri. Sebab tu gantung diri dia kena tutup kepala kan. Tutup kepala dan dia pun tak sedar bila dia nak jatuh tu kan. Dia pun relax, dia matilah. Tapi ini dia tahu dah ni orang nak bunuh diri dia. Dia tahu. Dia pun tahan lah. Pun jatuh. Tak mati lagi sebab dia mengerahkan dia punya ni. So bila dia kerahkan dia punya ni, lambat sikit nak mati. Okay. Tak mati lagi. Tapi kalau yang dia terkejut. Dia terkejut. Terus berjalan. Orang yang kena pancung, itu dah of course lah, kepala cabut terus lah kan. Tapi dia pun tak tahu lah bila nak kena tu kan. So mungkin orang dengan orang ni tak sama lah. Orang ni makan racun macam disebut tadi. So agak-agak rokok ni bunuh diri dah. Rokok telah pun pakar-pakar perubatan kata menyebabkan macam-macam penyakit. Tapi ada orang merokok baru start umur sekolah menengah. Tapi bila dah mencapai umur 35 tahun baru kena penyakit. Ada orang start daripada sekolah rendah dah merokok. Dah nak tua-tua pun tak mati-mati lagi. Walaupun dia X-ray dia punya paru-paru tu dah memang hitam dah pun. Hitam dah habis semua, dah teruk sangat dah. Tapi tak mati tu. Memang liat tak mampu kata orang kan. So kalaulah kita buat sesuatu yang memang secara perbuatannya telah pun akan ada ancaman kepada sakit kita, sebenarnya kita membunuh diri lah kan. Wallahualam. Mudah-mudahan tengok juga niat dia lah kot. Dia isap rokok bukan nak bunuh diri, tapi dia isap rokok nak tenang. Kemudian last kali hadis apa nama, fa'tu kulladhi haqqin haqqahu.
berilah setiap yang berhak mendapat haknya, itu haknya, kan. Maka Ibn Uthaymin kan menjawab, pernah dalam satu kaset videonya, dia ditanya tentang benda ni, maka dia bagi tahu, dia mensyarahkan hadis ni. Hadis ni, fa'tu kulladhi haqqin haqqahu, tu berdasarkan hadis apa tu, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda tu, kan. So Abu Darda ni tak tidur malam, ibadat sepanjang malam. Kemudian siang hari berpuasa, dah sampai bini dia pun dah tension dengan dia. Sampai bini dia pun dah kata, entahlah kau tanyalah abang kau tu, dia macam tak berkenan dengan aku dah kot. Dia pun malas lah nak bercantik-cantik kot. Dah siang puasa malam ibadat, bila nak kan, bila nak bersama dia. Maka Salman Al-Farisi duduklah dekat rumah dia tu, dah ajar dia, maka kau kena buka puasa, dan malam kena tidur. Bila time sekian baru bangkit, baru solat malam, kan. Dan dia kata fa'tu kulladhi haqqin haqqahu. Maka orang yang meneduhkan diri daripada panas matahari untuk tujuan menjaga kesihatan, ataupun meneduh diri daripada terkena hujan takut sakit, maka dia mendapat pahala di sisi Allah kerana memberi hak badan dia. Maka orang yang menjaga kesihatan badan sebenarnya dapat pahala. Maka orang yang tak menjaga kesihatan badan dan dia tahu dah perbuatan itu boleh menyebabkan macam-macam penyakit, dan dia buat juga, maka boleh juga, wallahualam, kot boleh dapat dosa jugalah. Sebab tak menjaga hak badan. So wallahu a'lamu bissawab. Tapi kita tak katalah orang mogok tu bunuh diri, dia tak berniat bunuh diri. Tapi kalau dia berhenti merokok dengan tujuan nak menjaga kesihatan badan kerana Allah, dia dapat pahala. Dia dapat pahala, tak payah pergi quit smoking clinic. Ada keazaman berdasarkan hadis tu, aku nak pahala kat sisi Allah, ya Allah bantu aku. Maka dia pun berjaya stop rokok kerana nak pahala. Oi, memang besarlah pahala dia. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu